الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Makasih kepada Fadil Ustaz Zaim Zakir Mursi, Fadil Ustaz Khairul Ikhwan, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita menyambung semula pengajian kitab di surau kita ni, ataupun di pusat pengajian ilmu Al-Quran, pusat talaqi ilmu Al-Quran di kampung Kerisik Matayak ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu, majlis ilmu yang seumpama ini terus subur dalam jiwa kita dan dalam kalangan masyarakat kita. Untuk sesi kuliah saya ni, sebelum ni kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Sampai sesi ataupun siri yang keempat dah pada pagi ni. Pagi ni siri yang keempat, tak apalah, tak bawa, nanti kita ke depan lah. Ni kita dengar saja pun tak apalah, tak bawa. Kita akan sambunglah bacaan kitab Penawar Bagi Hati, muka surat yang ke-11. Saya akan baca sikit dah, sebab ada yang ramai tak bawa, betulnya kita nak bawa sebulan sekali insya-Allah. Saya akan baca sikit, saya akan hurai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab pada menyatakan, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Masih lagi berada di dalam bab lidah. Kita dulu baca bab lidah ni banyak dah, 2 muka surat dah kita baca. Saya akan baca sambungan dia, masih lagi di dalam bab lidah. Masalah yang timbul dalam bab lidah ni ada beberapa perkara dalam bab lidah timbul. Apa dia? Antaranya berdusta, kemudian mengumpat, kemudian menyalahi janji, mengadu domba. Ini yang dalam bab lidah. Pagi ini kita akan sambung lagi bab menyalahi janji. Di dalam bab lidah, menyalahi janji. Ini satu hadis Nabi SAW. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Memungkiri janji salah satu daripada tanda orang munafik. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW yang kita baca dalam kitab ni, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya, tanda munafik itu 3. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, apabila dia bercakap, bercerita, ia nescaya berdusta ia. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila dipercayainya, diamanahkan akan dia, nescaya khianat ia. Artinya tiada menunaikan ia. Oh, jadi nak tak. Dan artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Ni hadis ni masyhur. Hadis yang cukup masyhur. 3 tanda orang munafik. Hadis ni kita selalu dengar
ada sebahagian segelintir kelompok ataupun orang menyalahgunakan. Salah guna lagu mana? Salah guna untuk kepentingan dia. Saya selalu dengar hadis ni dibacakan oleh orang-orang tertentu, khususnya dalam kalangan orang politik. Ni saya nak sebut umum lah, disiplin politik. Bukan nak sebut politik kepartian. Bukan nak kata parti mana salah, kita tak sebut lagu tu. Kita nak sebut sebahagian segelintir orang politik menyalahgunakan hadis ni tentang sifat orang munafik. Dia kata tengok tu parti tu, dia kata parti tu tengok bila cakap bohong, bila janji tak tunai, bila orang bagi amanah khianat. Tengok parti tu lagu tu, ni orang munafik. Dia kata lagu tu, hadis ni salah guna. Sedangkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, dalam hadis, sifat orang munafik ni lebih lagi daripada tu, banyak lagi. Tiba-tiba ada orang tertentu ataupun golongan tertentu nak menyalahkan pihak yang lain, nak menjatuhkan pihak yang lain, nak memburuk-burukkan pihak yang lain, menggunakan hadis ni sahaja semata-mata. Cerita tentang sifat orang munafik. Tengok tu, pok tu cakap bohong. Kita jangan pangkah depa, cakap bohong, janji tak tunai, bila bagi amanah khianat. Dia guna hadis tu. Dia duk kira baca hadis, duk tala dekat orang. Baca hadis, duk nampak salah orang tang munafik. Tiba-tiba bila cek-cek balik, rupanya sifat munafik duk ada kat dia. Takkah kita baca ayat Quran, hadis Nabi tentang banyak lagi sifat-sifat munafik yang Allah dan Rasul cerita. Antaranya boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 142. Antara lain lagi sifat orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Ta'ala kata, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Allah Ta'ala sebut jelas orang munafik. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu dia tipu Allah Ta'ala. Wa huwa khadi'uhum, Allah Ta'ala tipu balik orang munafik. Orang munafik bila mayang dalam keadaan malah. Bila mayang nak tunjuk dekat orang, yura'unan nas. Bila mayang ataupun dalam keadaan yang lain juga, dia hanya mengingati Allah Ta'ala sikit sangat. Ni sifat orang munafik. Tiba-tiba kita duk kata ni orang munafik ni, ni cakap tak betul, janji tak kena, khianat amanah. Dia kata ni sifat orang munafik. Tiba-tiba kita cek-cek baliklah, kita sendiri pun ada munafik. Hak duk cakap, kedua kata orang munafik itu, dia kediri pun mangkit subuh pun tak tawan hala. Mayang pun tak tawan hala, tak kelih muka di masjid pun. Tiba-tiba nak cakap hadis munafik. Yang dia sendiri pun tak cek dalam diri dia ada banyak lagi sifat munafik. Ni yang kita tak mau, salah guna hadis Nabi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik kah, untuk kepentingan perniagaan kah, untuk kepentingan nak dapat pengaruh yang tertentu kah, guna hadis Nabi dan salah guna hadis Nabi. Sedangkan sifat munafik tu duk ada dekat orang tu sendiri, duduk ada dekat kita sendiri. Kita duk kira duk tala dekat orang saja. Yang ni yang salah guna, yang kita tak mau. Sepatutnya berlaku macam ni, tak mau benda yang macam ni. Inilah yang disebut antara perkara yang dilakukan oleh lidah kita. Janji dengan orang tapi mungkiat janji. Janji jam ni macam kita orang kata Melayu, orang Melayu kan. Janji pukul ini tak main-main lagi. Janji kata nak main pukul 10 pagi, pukul 11 baru nak main. Ni yang antara termasuk dalam menyalahi janji. Yang ni yang termasuk dalam sifat-sifat orang munafik yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita baca tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita ni tuan-tuan duduk tahun 2022 dah. Umur kita pun makin lanjut dah, bersamaan dengan tahun 1443 Hijrah. Sebelum nak lanjut bacaan kitab ni, saya nak sentuhlah sikit
Nah, tuan-tuan perempuan yang duk ada ni, umur kita berapa dah? Tahun 2022, tahun 1443, Hijrah 2022 Masihi. Tahun 2022 Masihi, apa makna Masihi tu? Siapa tahu Masihi apa? Masihi itu maknanya Al-Masih Isa, Jesus. Kita sebut apa, tahun Masihi bunyi sedap lah. Macam kita buat tahun Kristian, macam buat tahun Kristian, padahal yang tu lah juga. Saya sebelum tu saya nak sentuh, sebab kita baru masuk tahun baru, sebelum kita terlupa tahun baru Masihi. Kita nak kenal apa benda ni sebenarnya yang dikatakan kalender Masihi tu. Apa benda ni sebenarnya? Kemudian kita ada satu lagi kalender Hijrah Islam. Tapi masalah kita, orang kita ni duk sebut kalender Hijrah tu kalender Melayu, bulan Melayu. Bulan Melayu mana ada bulan Melayu? Bulan Islam. Bukan orang Melayu saja pakai. Gitu orang lain tak pakai. Seluruh dunia pakai. Setiap agama, setiap tamadun, agama Hindu ke namanya, agama Kristian ke namanya, agama Buddha ke namanya, agama Yahudi ke namanya, tamadun Cina ke namanya, India ke, setiap tamadun dan agama ada kalendernya yang tersendiri. Saya nak cerita ada ringkas. Kadang-kadang bukan ada orang tahu pun. Saya duk cerita-cerita ni banyak orang kami tak tahu, banyak pun tak tahu apa ramai ikut kan. Baru masuk tahun baru ni kita. Islam ada kalender dia, nama dia kalender Hijrah, yang diasaskan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Baca dalam sejarah sirah, bermula dengan bulan Muharram 12 bulan. Kita tak mau nak sentuh lah itu, yang tu bulan Hijrah ni kita duk tahu dah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Tsani, tahu dah makna-makna, kita tahu dah. Bulan Masihi, tahun Masihi yang kita duk guna 2022, masuk tahun baru, sambut. Ada orang sambut. Saya nak sebut, sentuhlah sikit beberapa perkara. Bila masuk nak bagi faham, nak bagi jelas. Kita ni lama dah. Kita tamadun Melayu contohnya. Tamadun Melayu, kalau tuan-tuan pernah pi Sungai Batu, Kedah, ada satu tamadun Melayu yang tertua di Asia Tenggara. Pi tengok sungai. Saya tak ada sampai, saya dekat kota kalau Kedah tu beza lah kan. Setiap tamadun apa nama, ada kalender. Tamadun Cina, kalau tuan-tuan pergi Siam tengok, ada kalender dia. Dia pun pakai tu kalender. Apa yang saya nak sentuh di sini tentang fungsi, tentang sejarah ringkas. Islam tak mau cerita. Islam nanti kita masuk bulan kita. Saya nak ringkas. Pasal ada orang kadang-kadang dia terlepas pandang dan dia tak ambil berat. Sehingga apabila kita melebihkan benda ni, sehingga identiti kita sebagai orang Islam tak ada, hilang. Kita pun tak reti mana-mana, tak tahu mana-mana. Sebab kita telah banyak dipengaruhi dan menggunakan alat-alat yang asaskan oleh orang Kristian ataupun Ahlul Kitab. Jadi maksudnya kalender Kristian itu, kalender Masihi Kristian lah, kalender Kristian. Itu kena jelas pertama. Yang diasaskan oleh Julian mula-mula sebelum Masihi lagi 46. Saya baca ringkas tadi, saya cerita. Kalender yang digunakan secara meluas pada hari ini ialah kalender Masihi, atau lebih dikenali dengan kalender Gregorian, bersempena dengan pengasas dia. Siapa yang asaskan kalender ni? Pope Gregory, seorang padri yang lahir pada 1502 Masihi, yang merupakan padri bagi golongan Kristian Katolik yang tinggal di kota Rom, yang meninggal dunia pada tahun 1572. Inilah pengasas kepada kalender yang kita guna tu, 2022. Ini pengasas dia, yang dia telah mengemas kini, susun bagi elok, upgrade bagi elok, sampai dapat kalender yang lengkap kita pada hari ini. Dan kalender ini merupakan ganti kepada kalender Julian yang diasaskan oleh Julius Caesar pada tahun
46 sebelum Masihi. Kalender yang dikemas kini daripada kalender Roman kuno. Dan kalender ini diwujudkan bagi memudahkan orang-orang Kristian beribadah. Tu fungsi kalender Masihi. Untuk memudahkan nak menentukan tarikh ni untuk sambutan-sambutan hari kebesaran Kristian, untuk tarikh-tarikh tertentu tentang ibadat-ibadat orang Kristian. Itu kita nak kena jelas pertama. Sebelum saya masuk kepada hukum kita nak gunakan kalender ni. Sebab tu kita tengok setiap bulan tu, kalau kita tengok bulan kita, bulan apa nama Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, apa makna-makna dia? Ada yang makna musim sejuk, musim bunga, musim panas, Ramadan musim panas, Rabiul Awal, Rabiul Awal musim bunga, bulan-bulan haram. Ada yang maksudnya bulan-bulan haji. Dia nama-nama musim. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal tu maksud dia nama-nama musim. Saya tak mahu sebut terperinci. Nanti kita cerita bulan dia lah masuk sampai tahun dia. Kalau kita tengok apa makna Januari, Februari, Mac tu, ni nak bagi tahu, nak bagi ketahuan apa makna dia. Yang kita duk guna tu kadang-kadang tak sedap. Duk guna berlebih. Tinggal hak yang bulan kita ni Islam duk megah dengan Januari, megah dengan Februari, bukan tak boleh guna. Sekali saya contoh, bukan tak boleh guna. Jangan bangga, jangan megah, jangan berlebihan, jangan agungkan. Pilih tarikh nikah contohnya 2 bulan 2 2022, hak tu penuh dah hak tu. Apa yang berjenis sangat tarikh tu? Dia mudah nak ingat, tak apalah, setakat tu tak apa. Kita kalau bulan Hijrah, bulan 2 bulan apa? Bulan 2 Safar. Depa Februari, bulan Kristian. Kita Safar. Awak tak guna hak kita pun ada bulan kita guna hak kita. Awak yang sonok sangat guna tu, boleh guna, tak ada masalah. Hak yang Kristian, jangan sampai tinggal terus hak Islam kita ni, hak betul hak kita ni. Sampai tarikh lahir kita pun tak tahu hak mana betul, hak mana tarikh Islam. Kalau tuan-tuan nak cek tarikh ni, bagi tahu saya cek seorang-seorang. Tarikh lahir ni seorang tak tahulah, siapa tahu ke tak tahu tarikh lahir hak Hijrah betul. Tarikh hak Kristian tahu. Tarikh apa nama 2 Februari 1942. 1962. Tu tahu. Dalam kad nalan dalam sorak beranak tu lihat tu mana ada tarikh Hijrah. Mak pak kita pun tak ada nak catat dulu ni. Kita cek tu yang saya nak sebut. Saya bukan nak kata haram ke apa, saya nak suruh fikir hak tu ya. Kan nak suruh nak kata tak boleh ni kan. Tengok Januari, apa maksud Januari? Januari daripada Janus, merupakan Tuhan penjaga pintu. Ia adalah Tuhan kepercayaan Rom kuno. Nama Tuhan tu asal dari Tuhan. Januari tu duk sebut Januari, mujah tak boleh nama anak Januari. Kita ada nama Syawal, nama Ramadan, orang Nubuh kan. Tak ada lagi orang Nubuh nama Januari. Nama asal nama Tuhan mereka tu. Februari pun sama. Februs merupakan Tuhan kematian. Mars Tuhan peperangan. Contohnya lagi Juno, asal daripada Juno, Tuhan perkahwinan dan Tuhan anak, kelahiran anak. Juno. Contohnya lagi Ogos, diambil daripada kataan Augustus, panglima perang pertama Rom. Agustus. Ada nama lagi Oktober. Okto merupakan istilah Latin, maksud 8, bahasa-bahasa Latin. Makna dia apa? Siapa yang reka nama Januari, kadang tak tahu main sebutnya. Tak tahu asal usul Januari, Februari, tak tahu apa. Nama-nama yang diberi oleh Kristian. Nama, ada yang nama Tuhan, ada yang nama panglima perang, ada yang nama nombor, angka-angka. Saya tak mahu sebut semua, tak ada faedah apa benda tu. Saya nak sebut sikit-sikit nak bagi nampak ayat tu. Jadi yang saya nak sentuh di sini, fungsi dan peranan ataupun penggunaan kalender tu. Tu saja nak cerita. Jadi apa kegunaan dia, apa fungsi dia? Kita nak guna kalender Masihi. Kalender Masihi tadi kita dengar, apa fungsi dia dalam agama dia apa? Nak menentukan ibadat, sambutan tertentu. Tarikh ni kita nak tentu hari Natal.
Hari Christmas. Tahu dah hari Christmas tu hari apa? Hari Natal tu dia duk sambut, yang duk ucap ikut dan sambutan hari Natal. Tahu dah hari Natal binatang apa? Christmas binatang apa? Tahun baru tu binatang apa? Hari kebesaran Kristian. Bukan tahun baru tu tahun yang melibatkan. Tahun baru tu tahun Kristian. Hari sambutan kelahiran Nabi Isa, Jesus. Maknanya siapa yang mula sambut hari kelahiran? Kristian. 2020 tahun dah mereka sambut. Tiba-tiba mai kita nak sambut hari jadi, hari lahir Nabi pun nak sambut juga. Mai daripada asal mana? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dalam kaum. Hadis sahih. Dengan hadis inilah ulama fatwa haram menyambut hari lahir, menyambut hari kebesaran-kebesaran yang melibatkan Kristian. Kerana tarikh ni, kalender ni digunakan oleh orang Kristian untuk menentukan ibadat mereka. Kita orang Islam, untuk ibadat kita, untuk sambutan perayaan kita, kita guna kalender hijrah. Tak ada sabuk langsung, tak ada sangkut dengan kalender mereka. Kita nak sambut hari raya, nak puasa, ada tak? Puasa bulan Januari, tak ada. Puasa bulan Ramadan. Kita nak raya bulan Syawal, bulan Zulhijjah. Raya tu saja raya kita. Sambutan hari kelahiran tak ada. Sambutan hari kelahiran Nabi pun tak ada, tambah sambutan kelahiran kita tu. Hak Nabi pun tak ada. Kelahiran Nabi. Ni kita duk sambut kelahiran kita pula. Siapa yang asal sambut kelahiran? Kristian sambut kelahiran Isa. Ni akan sambut. Saya nak sebut cerita dulu. Saya nak lagi sebut hukum. Tuan-tuan jangan salah sangka ni ustaz ni dia kena nak buh haram ni semua ni. Nak buh mantai haram semua ni. Metang orang haram habis. Metang dia boleh belakang. Saya tunggu cerita bagi habis dulu. Saya sebut hukum. Ada sebab ulama ada yang kata hukum haram, ada kata harus. Saya bagi cerita hujah dia. Nak bagi gambaran, nampak cerita dulu. Jadi fungsi kalender hijrah kita untuk menentukan ibadat-ibadat kita. Dan contohnya kita nak bayar zakat. Haul, cukup tahun. Zakat satu tahun tu ikut tahun mana? Tahun hijrah. Nak bayar zakat pendapatan ke? Bayar zakat simpanan ke? Bayar zakat fitrah ke? Hak tu semua pakai tahun hijrah. Tuan-tuan nak bayar zakat simpanan tuan-tuan, cukup nisab dia. Bukan pakai bulan Januari tu. Kena pakai bulan hijrah. 355 hari setahun. Kalau bulan Masihi, dia ada 365 hari. Dia beza 10 hari. Kena pakai bulan kita. Bulan yang mengikut kiraan bulan. Tengok anak bulan, nak tentu bulan, masuk bulan baru. Kalau bulan Masihi pakai apa? Pakai matahari. Bulan Masihi, bulan Kristian. Itu fungsi kita. Fungsi dalam nak menentukan ibadat menggunakan bulan kalender hijrah, kalender Islam kita. Mula daripada Muharram sampailah akhirnya Zulqa'dah. Adapun kalender Masihi kita nak guna untuk apa? Awak tak boleh guna langsung ke? Ya duk mai duk kata Kristian. Memang Kristian pun, siapa kata bukan Kristian? Semua kata Kristian, memang Kristian pun. Memang tak ada siapa nafi. Memang tu Kristian. Lepas tu tak boleh guna. Boleh guna untuk urusan keduniaan. Tu fungsi dia. Jangan duk bersabak dengan ibadat kita. Jangan duk sangkut dengan ibadat kita. Nak tentu ibadat tak ada sangkut paut dengan ibadat kita. Kalau kita dalam masyarakat majmuk di Malaysia ni, ada orang Kristian, ada orang Cina, Hindu, apa agama, macam-macam agama di negara kita ni, hak Islam, hak tak bukan Islam, macam-macam. Kita tak payahlah, tak boleh nak guna kalender kita saja. Kalau guna kalender kita saja, kita nak berurusan dengan Cina mana nak main buat kerja apa. Ni pakai tarikh ni dah, ni hari Isnin, kita ni tarikh apa ni kita ni. Susah kerja kita. Kita nak pergi daftar anak sekolah, pejabat apa semua guna tarikh tu. Tarikh Kristian. Jadi kita pun guna sekadar alat untuk memudahkan urusan keduniaan kita, tak ada masalah. Nak tahu tarikh, nak mudah tarikh nikah macam kita kata kan, nak bagi mudah ingat 2 bulan 2 2020 tak apalah, nak bagi mudah ingat.
Takat tu ya. Bukan nak buat sambutan apa, nak buat ibadat apa. Tak ada masalah nak bagi mudah ingat, tak ada masalah. Dia sekadar alat memudahkan urusan dunia. Adapun kita guna kalender hijrah tu Muharram, Safar, Rabiul Awal tu untuk sebagai alat dan tujuan. Alat untuk memudahkan kita tahu tarikh dan juga mencapai maksud tujuan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsi. Bolehkah guna alat-alat yang diasaskan oleh orang Kristian? Boleh, tak ada masalah. Selagi mana tak sangkut dengan agama, tak sangkut dengan kepercayaan kita. Contohnya kita jual beli dengan orang kafir. Boleh tak? Kalau gitu tak boleh beli benda apa dengan orang kafir. Kan? Hari raya jenuh pakai tutup kedai kita, jenuh cari. Nak jual beli, nak pinjam duit kat orang kafir. Boleh, orang non-Muslim. Boleh. Harus saja, tak ada masalah. Bahkan kita makan sembelihan orang kafir, dia bahasa lebih khusus ahlul kitab. Makan sembelihan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan baca Quran, baca hadis. Ada. Makan sembelihan haiwan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Orang Islam boleh makan selagi mana sembelihan itu diiktiraf di dalam agama mereka. Kita makan. Boleh tak? Boleh. Makanan orang Kristian, Yahudi kita makan, dia buat masak ikan ke, masak sayur, masak apa, boleh makan tak? Boleh. Halal makan, boleh. Selagi mana makanan tu tak ada arak, tak ada darah, tak ada benda najis, tak ada babi, tak ada anjing, boleh makan tak? Boleh. Tak ada masalah. Sembelihan ni apa? Sembelihan orang Islam pun, orang Islam sembelih tak ikut kaedah syarak, haram juga makan. Orang Islam sembelih dia tak ikut kaedah yang betul dalam Islam, haram juga makan walaupun orang Islam yang sembelih. Ini orang Yahudi dan Nasrani sembelih, kita boleh makan. Contohnya orang lelaki Muslim boleh menikah dengan orang perempuan ahlul kitab. Boleh yang tu. Tetapi orang lelaki ahlul kitab tidak boleh menikah dengan muslimah perempuan, orang Islam perempuan, tak boleh, tak balik. Orang lelaki Muslim boleh menikah dengan orang perempuan ahlul kitab. Boleh pula hukum dia dalam Quran yang hadis ada. Itu antara contoh-contoh yang saya nak buat. Maknanya boleh dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ada benda-benda yang kita boleh bermuamalah dengan mereka. Apatah lagi bak kalender saja, nak guna kalender saja, nak tahu tarikh lagi boleh, tak ada masalah apa. Cumanya jangan sampai bersangkut dengan sambutan mereka. Ini ada pendapat ulama. Jangan sampai kita duduk meraya hari Natal. Hari Natal tu hari apa? Hari kelahiran Nabi Isa lah, hari Christmas. Itu mengikut dakwaan mereka, dakwaan Kristian. Kata ni tarikh kelahiran Nabi Isa, dakwaan mereka, tapi tak ada dalil Quran hadis pun tarikh mana, tak ada. Ikut dakwaan mereka. Maka kita pun sebagai orang Islam ikutlah sambut kelahiran Nabi Muhammad, sambut juga. Kelahiran siapa, kelahiran pemimpin ke, kelahiran anak, kelahiran mak dia, sambut juga. Tak ada kerja kan, tak ada kerja nak sambut, sambutlah. Lepas tu ada pula sambutan-sambutan yang lain, seperti sambutan hari ibu, hari bapa, hari kekasih, April Fool, hari ulang tahun perkahwinan. Dalam Islam tak ada sambutan-sambutan yang macam tu. Cek balik sejarah dia main daripada mana. Ikut pula tarikh Kristian. Sebab tu saya fikir balik. Saya tak kata haram benda tu, saya fikir balik. Benda ni asal daripada mana? Adakah selayaknya kita nak ikut sekali dengan mereka? Bahkan Nabi SAW berusaha seboleh mungkin benda yang nak sama dengan ahlul kitab, tak mau sama. Ahlul kitab Yahudi cukur janggut, Nabi tak mau cukur janggut. Nabi suruh taruh janggut. Apa saja yang menyebabkan boleh serupa dengan mereka, tak mau. Nabi tak mau. Nabi tengok puasa, contohnya puasa ayat Ashura. Ahlul kitab puasa ayat Ashura, Nabi tak mau sama. Nabi kata tahun depan aku tak marah lagu ni, aku nak puasa 9, 10 Muharram.
tak mau bagi sama dengan mereka. Apa saja yang benda yang nak sama dengan mereka, tak mau. Nabi tak mau bagi sama. Pakaian ke, perbuatan ke, tingkah laku ke, amalan ke, tak mau sama dengan mereka. Tiba-tiba kita ni ada yang nak sambut, nak ni sambut, nak ambil ikut sama. Tarikh lahir kita, tuan-tuan, cek balik tarikh lahir. Saya bila duduk mengajar lagi ceramah lagi ni, pakai baru duduk kalut cari. Bila tarikh lahir. Saya ni sebab tu ada pendapat ulama. Saya nak baca pendapat ulama yang mengatakan haram. Ada dua pendapat, satu harus, satu haram. Nanti kita bagi dua pendapat. Pendapat yang mengatakan haram bagi menyambut tahun baru Masihi. Baru ni kan, tu saya nak sebut tajuk ni pagi ni. Pasal baru ni kita lepas 2022 kan. Dia ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka mereka tergolong dalam kalangan itu. Ulama kata ketika mensyarahkan hadis ni, antaranya Al-Imam As-San'ani mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan barang siapa yang menyerupai orang-orang fasik atau kafir ataupun orang yang melakukan bid'ah dalam apa jua perkara yang dikhususkan padanya dari segi pemakaian, tunggangan ataupun gerak-geri tingkah laku, maka dirinya tergolong dalam kalangan mereka. Dinukilkan dalam kitab Subul Salam, kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Maka hadis ni merujuk bahawasanya disebutkan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahawa tasyabbuh itu juga berlaku dalam perkara-perkara dalam dalaman bersifat i'tiqad, bersifat kepercayaan, duduk kat dalam. Maka dalam hadis ini, berdasarkan hadis inilah sebahagian ulama mengharamkan umat Islam dari menyambut dan juga menyertai majlis sambutan yang melibatkan, diasaskan oleh orang Kristian. Tuan-tuan cek baliklah, lepas ni cek balik tarikh-tarikh yang orang duk sambut tu asal mana. Kalau mai daripada Kristian, mai daripada ahli kitab, tak ada, jangan duk sambut, tak ada sangkut paut. Kalau nak kira Islam, memang tak ada. Sambutan tahun baru Islam, sambutan tahun baru hijrah tu pun tak ada dalam Islam. Ni kan pula sambutan tahun baru Kristian, lagi-lagi tak ada lah. Sambutan hari lahir Nabi pun tak ada, tarikh lahir Nabi. Kita duk tengok orang duk sambut hari lahir Nabi, berapa bulan sambut hari lahir Nabi? 12 Rabiul Awal, tiap-tiap tu sambut 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, hari jadi dia sambut juga. Hari jadi dia sambut juga. Hari jadi orang yang sambut tu 12 Januari dia sambut. Metang Nabi 12 Rabiul Awal. Metang dia sambut diri dia 12 Januari. Awak yang tak sambut sekali hak Nabi 12 ikut hak yang Kristian tu, nak sambut. Saya nak bagi tuan-tuan buka minda, saya bukan nak kata tak boleh ke haram, nak bagi nampak benda tu, nak bagi jelas. Sebab itu ulama yang lain lagi, antaranya disebut oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyi 'anil Ibtida'. Kata Al-Imam As-Sayuti yang bermadhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa yang dilakukan oleh orang ramai pada musim sejuk dan mendakwa ia adalah hari kelahiran Nabi Isa, ni tarikh yang mereka dakwa ini adalah kelahiran Nabi Isa dan mereka sambut, maka apa yang dibuat pada malam-malam ini daripada perkara-perkara mungkar seperti menghidupkan api, menyalakan api, menyediakan makanan, membeli lilin ni antara lambang Kristian. Sambut hari jadi, sambut hari ulang tahun perkahwinan, bawa lilin keliling bilik, bawa lilin atas meja, bawa lilin kat kek. Asal mana? Ni kata tak tahu mana-mana ni, ikut budaya siapa? Ulama sebut. Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu mengambil hari-hari kelahiran ini sebagai perayaan sambutan, ia adalah agama Nasara, Kristian. Perkara tersebut tiada asas dalam agama Islam. Sambutan hari lahir ini tidak pernah disebut
pada zaman salaf, para ulama terdahulu. Bahkan asalnya dia ambil daripada agama Kristian Nasara, ditambah pula dengan sebab semula jadi iaitu pada musim sejuk, maka bersempena itu dinyalakan api. Ni ambil perbuatan siapa ni? Kita duk tengok ada orang Islam kita sambut. Bukan takat Islam biasa, ustaz, tok guru sambut. Bukit pakai serban, tok guru, anak murid mai sambut. Sambut tarikh lahir ikut tarikh Kristian. Tok guru lahir 25 bulan Disember 1952. Depa pun sambut tarikh lahir apa. Tok guru pun ra'i lah. Dia asal mana anaknya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang saya nak sebut tu. Ikut budaya siapa? Islam, Nabi, sahabat, salafus soleh tak pernah kenal benda ni. Nabi, para sahabat, salafus soleh, ulama-ulama madhab kita. Madhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali, tak pernah kenal ni amalan-amalan benda lagu ni. Tak ada dalam madhab, mana madhab pun tak ada. Tak pernah kenal amalan lagu ni. Nabi, sahabat, salafus soleh lagi lah, tak pernah kenal apa itu sambutan hari lahir, apa itu sambutan tahun baru. Tahun baru Islam pun tak ada, apatah lagi tahun baru Kristian lagi tak ada. Tak pernah dikenali pada zaman salaf. Tiba-tiba kita ni pandai-pandai nak ambil. Tok guru pula duk ajak, ustaz pula duk ajak, buat pula. Itu kita sebut tadi, kalau betul ada pendapat kata harus, jangan selain nak buat haram, jangan sangka mungkin tempat ni tuan-tuan mungkin pegang yang haram. Ada setengah tempat dia pegang harus buat ada. Lepas tu saya tak pukul terus haram tak. Jadi kata ni tu dia ustaz ni, kita ada live pula. Kita ustaz ni nak main kerana buah haram semua. Tak mau lagi tu. Sebab ada pendapat yang kata harus. Terutamanya ulama-ulama yang contemporary ni. Seperti Syekh Abdullah Ibn Bayyah, dia kata harus pula. Sebab tu kita tengok ada ustaz, tok guru sambut hari lahir dia sambut, keluarga dia sambut Nabi, tahun baru pun dia sambut, tahun baru hijrah, tahun baru Masihi Kristian sambut juga, buat majlis sempena ni buat ustaz ni buat, yang menjadi ikutan orang yang melambangkan imej Islam ni sambut. Pasal ada pendapat yang kata harus, betul memang ada pendapat. Cuma bila kita sebut dua pendapat ni, kita tengok balik hujah dia, kita tengok balik yang mana yang sebenarnya aqrabu ilal haqq, aqrabu ila sunnah, yang mana yang sebenarnya yang sepatutnya kita pegang, yang lebih dekat dengan kebenaran, yang lebih dekat dengan sunnah, yang lebih dekat untuk menjaga identiti Islam kita yang sebenar. Sehingga kan bila mana orang yang menggunakan kalender Masihi yang kita sebut tadi, cukup sekadar kita gunakan untuk urusan keduniaan. Tetapi ada orang yang mengambil, orang Islam yang mengambil kalender Masihi Kristian itu sehingga menggunakannya untuk aktiviti ibadahnya, menggunakannya untuk sambutan-sambutannya yang tertentu, sehingga hilang identiti Islamnya yang sendiri. Contohnya tarikh lahir tu, kalau kita nak ambil pendapat yang kita boleh sambut tu, contohlah kita ada pendapat yang boleh kata harus. Contohnya nak sambut hari lahir, contohlah kata kalau nak sambut sangat, kalau lapak sangat nak sambut tu kita kata, ambillah tarikh Islam kita. Tarikh lahir Nabi pun hampa sambut tarikh lahir Islam kan, tarikh lahir Nabi 12 Rabiul Awal kan, hampa nak sambut hari lahir hampa, ambil tu. Lahir tahun bila? Taubat tak tahu. Mana tahu. Tarikh lahir Tabik surat beranak pun tak ada tarikh lahir Islam. Boleh cek lah ni, boleh cek. Ada aplikasi dia, tuan-tuan cek. Tulis tarikh lahir tuan-tuan, tekan, keluar hak Islam. Hak tu, pakai hak tu lah. Kalau nak sambut sangat, anak cucu pun nak bagi seronok. Kadang-kadang orang kata, hai, kita bukan nak percaya apa, kita bukan sambut ni nak percaya Kristian, kita nak sambut seronok-seronok je. Tak apalah nak kata lagu tu kan. Ajak anak-anak ni bagi kenal hak tarikh kita ni. Nak sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal pun tak ketahuan hala lagi tu. Sebut tu hak kita, hak Nabi sebut bulan-bulan tu. Kita tak tahu, tu yang kita sebut. Kita sampai dibelenggu menggunakan hak alat-alat Kristian ni sampai hilang identiti Islam kita ni. Tak kenal hak mana-mana Islam betul ya. Saya nak berbual sikit. Kita ni mungkin tahu dah, anak-anak muda lah. Main ada live ni kita cerita api lah
kan. Kita ni tak ada lagi pakai, tuan-tuan ni pakai arti belakang, mengaji belakang. Kalau cerita sama-sama kita mengaji ni tak apa, haram tu sama-sama mengaji tak apa. Nuhat tak tahu apa, tuan-tuan pergi dalam keluarga anak cucu tuan-tuan, jenis anak cucu tuan-tuan tak pakai tudung, jenis mai sambutan apa, sambut ikut orang sambut Christmas, sambut ikut tahun baru sambut lilin takkan nak pergi ni apa ikut Kristian, haram, lari terus dia. Jadi dia berkata tu dia agama Islam ni haram belakang, tak boleh belakang. Dia bahkan perspektif ataupun pandangan mereka terhadap Islam, kata Islam ni semua tak boleh. Ini cerita untuk orang awam. Orang awam kita ada cara dia nak cerita. Kalau orang mengaji kita ada cara dia. Kita kena sebut cermat, bukan boleh pun. Ni masalah agak kadang-kadang sensitif bagi setengah orang, bagi setengah keluarga yang kadang-kadang hidup dalam keadaan macam tu, yang memang duk ikut gaya Kristian, gaya orang bukan Islam, gaya ahli kitab ni, yang dia ikut cara kehidupan yang bukan Islam. Tiba-tiba kita nak terus berkerah dengan dia, nak letakkan hukum, nak terus menghukum. Islam tak ajak untuk kita menghukum, kita bagi penjelasan, terangkan hukum, bagi jalan keluar kepada mereka. Jangan terus meletakkan hukum. Contohnya dalam bab nak sambut kelahiran tadi, kalau nak sambut sangat seronok sangat, nak sambut nasihat ni, hampa nak sambut, hampa tahu tak tarikh lahir hampa Islam, tak tahu, cek nanti hari sampai tarikh lahir sambut tak tu lah, nak sambut sangat sambut tak tu, tarikh lahir Islam kita yang tu lah. Kalau nak sambut sangat, jangan tak ada, memang tak ada. Lepas tu kalau kita baca dalam pendapat ulama yang mengatakan harus tu, dia apa hujah dia kata, antaranya Syekh Abdullah Ibn Bayyah hafizahullah, antara ulama yang menjadi rujukan dunia masa kini, contemporary. Dia kata memperingati hari-hari bersejarah tertentu bukanlah satu hari yang berbentuk keagamaan. Dia kata dia kata lagu tu pula tak campur agama. Hari-hari tertentu macam hari tahun baru, dia kata tak ada sabuk dengan agama apa. Dia kata tuan-tuan nak sambut hari kebangsaan ke, hari ibu ke, hari bapa ke, hari-hari tertentu, dia kata ia hanyalah satu sistem duniawi. Dia kata digunakan untuk tujuan memperingati dan mengambil pengajaran daripada sejarah serta bersyukur dengan yang Allah kita. Dia kata tarikh-tarikh tertentu yang orang sambut tu dia ada berkait dengan sejarah-sejarah, kisah-kisah tertentu. Dia kata jadi kalau nak sambut tu tak ada masalah, sekadar dunia. Dia kata bukan semua perkara yang kita lakukan dan dalam masa yang sama ia juga dilakukan oleh ahli agama lain, maka ia menjadi haram. Dia kata tak semesti haram, dia kata, walaupun dilakukan oleh orang yang bukan, yang melibatkan agama. Dia kata ini pendapat yang kata harus. Dia kata tidak begitu. Dia kata yang haram adalah menurut mereka yang niat tasyabuh, bukannya semata-mata wujud persamaan. Itu hujah dia. Dia kata Abdullah bin Bayyah, dia kata yang duk jadi haram tu dia kena niat, ada niat kata aku nak ikut mereka baru jadi haram. Aku ni sambut Christmas ni, aku sambut tahun baru ni, aku nak ikut Kristian sama, yang tu baru jadi tasyabuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Yang tu baru jadi haram. Dia kata Allah sambut seronok-seronok ya, nak meraihkan depa, tu tak ada apa. Dia kata dia kata tak ada masalah lagi tu. Lepas tu ada orang duk kata, duk sebut, dia kata kita bukan percaya lagu-lagu tu. Bulan Januari tu nama Tuhan, bulan kita akan percaya, tak nak siapa percaya. Ada orang cakap apa ni, dia jumpa, ustaz duk cerita bab-bab ni Januari apa makna ni. Mana ada siapa duk percaya lagu tu? Kita akan percaya. Betul lah, tak percaya buat. Ada masalah. Betul lah, tak percaya buat juga. Tak orang sambut, tak percaya. Ada masalah kita. Itu cerita cakap pandai. Ini tengok orang yang, sebab tu saya nak bagi buka minda saja. Lepas tu saya letak dua pendapat di sini. Ada yang kata haram, ada yang kata harus tentang sambutan-sambutan tu. Lepas tu kita kena jelas balik tentang fungsi. Saya nak cerita yang point yang utama yang saya nak jelaskan. Kadang-kadang orang kita mungkin terlupa, mungkin terlepas pandang ataupun terlupa. Apakah fungsi yang sebenarnya kalender Masihi, asal usulnya daripada, bagi kita ingat supaya kita jangan lupa sejarah Islam kita.
Jangan lupa identiti Islam kita. Jangan sampai menggunakan alat yang diasaskan oleh orang Kristian sampai hilang identiti kita Islam. Identiti Islam kita tak kenal dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Lepas tu Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tak tu sampai tak nak sebut. Sedangkan yang tu yang Nabi sebut. Nabi sebut satu-satu. Nabi sebut ni bulan ni untuk apa, bulan ni untuk apa. Bulan haram, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, bulan-bulan haram. Bulan ni haram buat dosa-dosa, haram menumpahkan darah. Nabi sebut ni apa fungsi bulan ni, apa fungsi bulan ni. Bulan haji, bulan Zulhijjah, bulan-bulan dia. Ni yang Islam kita, yang sebenar fungsi kita Islam. Sebab itu dalam Islam penting kita mengetahui tahun. Lepas itu saya sebut juga untuk kita tahu fungsi dan penggunaan. Sama ada kita nak menggunakan tarikh Islam ataupun tarikh Kristian, kerana yang tersebar seluruh dunia, yang digunakan secara meluas seluruh dunia ni ialah kalender Kristian tu. Seluruh dunia guna. Nak pergi mana, nak tarikh, tuan-tuan nak kapal terbang, tuan-tuan nak pergi naik kapal terbang, pakai tarikh tu lah. Kalau pakai hak kita, tak ada siapa guna. Orang Islam yang guna tarikh kita, memudahkan nak memudahkan urusan kita. Yang tu saja fungsi yang kita nak kena guna. Jangan sampai melibatkan ibadat. Jangan pula ada orang Islam gunakan tarikh Kristian meletakkan khusus ibadat. Contohnya dia kata kita baca doa selamat setiap tahun. Kita kata contoh 30 Disember setiap tahun kita buatkan majlis baca Yasin, doa selamat. Yang ni tak ada dalam agama. Tak ada sangkut paut dengan kita. Hak bab-bab ibadat ni semuanya hak kita pakai hak Islam. Tak ada sangkut paut dengan mereka langsung. Sebab itu kita pentingnya dalam Islam, dalam syariat Islam, penting untuk kita tahu umur tahun. Sebab tu ada kalender, Islam kita ada kalender untuk nak mengetahui tarikh-tarikh tertentu. Umpamanya berkaitan dengan umur kita. Saya nak tutup dah, last. Lebih kurang 10 minit ni saya nak tutup. Umur kita, saya nak selesai dah bab tu. Saya bagi harap tuan-tuan nampak jelas secara ringkas tentang kalender Masihi, kalender Islam. Tahu dah apa peranan kita, apa yang sepatutnya kita buat, panduan yang kita tahu, yang kita buat, pendirian kita. Apa pendirian kita yang sepatutnya sebagai orang Islam tentang kalender Masihi ni. Kita tahu dah jelas dah, secara ringkas. Kemudian untuk akhirnya saya nak cerita tentang kepentingan umur. Sebab tu bila kita sebut kalender, maka kalender itulah untuk kita tentukan umur kita berapa. Umur tuan-tuan berapa? 50 tahun. Nak tahu umur ni nak pakai apa? Kalender lah. Nak tahu umur tuan-tuan berapa puluh tahun? Kalender. Sebab tu dalam Islam pentingnya tahu umur-umur. Umpamanya kita nak tahu umur anak 10 tahun, 7 tahun umur anak, nak kena ajak mayang. Nabi ajak. Umur 10 tahun mayang tak semayang, nak kena rotan sebagai tarbiyah, didik. Kena tahu umur. Jadi kena tahu umur. Jadi nak kena tengok kalender, tahu umur. Umur 15 tahun orang lelaki biasanya balik, mimpi keluar ayak mani, balik. Kena tahu umur. Orang perempuan 9 tahun paling kurang, minimum biasanya 9 tahun mai darah haid, kena tahu. Bila mai umur balik, kena tahu dah tuntutan agama. Nak kena tahu hukum hakam agama, halal haram dalam agama. Mana larangan agama, mana suruhan agama, mayang, puasa, zakat, nak kena reti, nak kena buat semua. Bila sampai umur balik, kena tahu umur. Kemudian lagi yang kita sebut tadi tentang zakat, cukup tahun, pakai tarikh kita, tarikh Islam, zakat. Kemudian contohnya lagi binatang haiwan untuk kita korban, nak kena tahu umur berapa korban, kena pakai kalender. Contohnya lembu 2 tahun setengah, cukuplah matang untuk kita korban.
Kena tahu umur. Kemudian umur 60, 70. A'maru ummati baina 60 wa 70, Nabi kata hadis sahih. Umur umatku ni antara 60 dan 70. Nabi kata. Nak kena tahu lah umur kita berapa. Jangan sampai umur 60 dia buat lepas lagi, dia buat tak ada apa, tak tahu apa kan. Sedangkan umur 60 tu nak kena paling peringat, nak kena paling bersiap sedia. Umur 60. Bila masa boleh jalan? Umur 60. Umur 70. Jangan dia buat lepas. Lepas tu kena tahu umur kita berapa adalah. Umur anak dalam Islam ada kedudukan yang tersendiri tentang umur kita. Satu lagi yang last, yang penting dan ada rahsia yang cukup besar tentang umur, iaitu umur 40. Hak ni ada dalam hadis, ada dalam Quran. Kalau tuan-tuan boleh catat, kalau tuan-tuan tak pernah baca doa ni, tuan-tuan baca. Sebab tu Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul pada ketika umurnya 40. Ulama kata 40 ni usia yang cukup matang, yang sempurna akal dan pemahaman dia. Allah Ta'ala bagi sempurna akal umur 40. Sebab itu dalam Quran, ada dalam ayat Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 sebut tentang rahsia umur 40. Kena beringat dah. Tuan-tuan nak lebih umur 40 ni, lebih saya muda lagi 31. Tak sampai 40 lagi. Orang kata budak lagi. Kalau umur 40 tu dewasa yang matang. Bawah tu budak lagi ni kata umur 30 budak lagi kan. Umur 40 ni dewasa dan cukup matang. Dalam ayat Quran saya nak baca untuk penutup. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa waffayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa. Sekali kita baca sama-sama lah waktu tutup ni. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyusunya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya wa balagha 40 sanatan, ni 40 tahun. Mula beranak, mak jaga, mak susu, sampailah dia jadi dewasa umur 40 tahun. Allah Ta'ala bagi rezeki dia dapat hidup umur 40 tahun. Apa dia nak kena buat? Qala, dia kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Doa lagu ni sampai umur 40. Kalau tak pernah baca lagi umur 40, baca ni. Lah ni umur 60, tanya aku tak nak baca, tak nak dengar orang duk mengajar. Baca lah ni. Baca kerak pun tak apa. Apa Allah Ta'ala kata doa ni orang umur 40 kena minta doa. Nabi hadis Al-Quran sebut. Orang umur 40 kena doa, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua ibu bapa aku. Minta Allah Ta'ala bagi tunjuk jalan, bagi kita syukur nikmat Allah Ta'ala. 40 tahun Allah Ta'ala bagi usia di dunia. Usia kita, usia ibu bapa kita dan ibu bapa aku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redai. Umur 40 ni ya Allah, bagi aku buat lagi banyak amal soleh 40. Nak hala ke nurah, nak hala ke penghujung dah. Bagi aku tambah lagi banyak lah 40 tahun ni. Umur 40 ni, tu minta doa Allah Ta'ala. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Anak cucu pun minta bagi. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dengan sesungguhnya dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini doa. Umur 40 baca doa ni. Allah Ta'ala bagi panjang umur 40. Kalau lebih lagi, berlebih.
Mereka itulah Allah Ta'ala kata ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannati wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Orang umur 40 dia doa lagu ni, Allah Ta'ala kata mereka itulah orang-orang yang kami terima amal ibadat mereka. 40 tahun buat amal ibadat, Allah Ta'ala terima. Yang telah mereka kerjakan dan kami ampunkan kesalahan mereka, minta taubat sungguh-sungguh. Bila umur 40, umur matang, mula nak berubah. Hak benda lok-lak, mampu-mampu, umur muda tinggal dah. Dia tinggal dah. Umur 40 mula nak baru cerdik sikit. Baru teringat kata nak tikar jadah. Baru teringat pintu masjid. Baru teringat kata nak mayang. Umur 40 tu. Kebiasaan manusia. Itu rahsia umur 40. Quran sebut. Dan kami ampunkan kesalahan mereka dan mereka penghuni-penghuni syurga bersama penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Kita baca sikit-sikit, saya baca sekerat-sekerat betul ikut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti buka balik Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, tengok balik makna. Kalau boleh kerak baca pun lagi bagus. Jangan baca sekali tu ya. Umur 40 baca. Itulah dalam ulama, dalam tafsir Ibnu Kathir, dia tafsir ayat ni. Saya baca ringkas. Dia kata apa yang berkait umur 40 ni, apa dia ni, apa yang special umur 40. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, sehingga apabila dia telah sampai dewasa umur 40 dan telah umurnya sampai 40 tahun, yakni telah kuat dewasa, yakni akalnya sudah matang dan pemahaman serta pengendalian dirinya sudah sempurna. Waktu ni betul cukup matang. Kalau umur 40 ni, kalau nak jakah sikit orang tua-tua boleh kata gerah lagi. Saya umur 30, saya tak berani nak marah-marah orang tua-tua. Umur 40 ni boleh gagah lah, pangkat tua lah, walaupun yang main ngaji tu 70, dia 40. Ni boleh ada kekuatan lah sikit. Umur 40 ni matang tua lah sikit lah. Padan lah dia nak cakap cengeng sikit. Ni umur 20, 30 ni kurang lah sikit. Kita nak cakap cengeng-cengeng sikit, tak kawan ni. Lepas tu Nabi dilantik umur 40. Sesuai lah umur 40 ni, sesuai lah nak mengajak orang tua-tua, nak mengajak semua. Kita umur budak-budak ni nak mengajak lebih-lebih orang tua-tua, tak apa-apa lah kan. Tak apa-apa beradab kasar tu tak boleh, tak kena gaya lah. Tapi memang umur betul-betul Nabi SAW dilantik umur 40. Matang, cukup matang, dewasa. Boleh lah kalau nak mengajak orang tua ni, boleh orang tua boleh terima lah. Nabi 40, sahabat-sahabat lah yang lebih tua daripada Nabi boleh terima lagi lah. Ni main budak-budak ni kan, tengah-tengah orang kan, budak mana nak mengajak ni kan. Umur 20 kan kata budak pula dah kan. Umur 30 budak, 20 budak, tu payah kita orang kita. Tu biasalah. Kita tu biasalah. Tapi main umur 40 lebih ni nampak kemas sikit lah, tua lagi, nampak pengalaman tu banyak sikit lah. Tu yang 40 tu Quran letak 40, Nabi pun 40. Sebab itulah ulama kata biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Contohnya umur 40 ke bawah ni, dia duk buat benda lok-lak banyak. Dia duk kerja melepak, tak pandai tak. Duk melepak kedai kopi, tak kenal tikar jadah, tak kenal pintu masjid, tak kenal pintu surau, tak kenal. Duk kira menyembang, duk mampu ya. Tak benar baca Quran pun tak hati, mayang pun tak mayang, ikut dan. Tapi mai umur 40 barulah ada kesedaran, barulah teringat Allah tua dah kita, baru waktu tu baru teringat, baru ada kesedaran. Pasal sebelum tu tak matang lagi.
Budak-budak lagi. Main umur 40, dia main peringkat matang, akal sempurna tu, faham dia sempurna tu, barulah berasalah nak berubah sikit, malu. Sebab tu ada ulama Al-Hajjaj Ibnu Abdullah Al-Hakami, salah seorang amir, salah seorang ketua dari kalangan Bani Umayyah di Dimashq. Dia kata apa? Dia kata, aku telah meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa selama 40 tahun. 40 tahun sebelum ni, dia kata aku tinggal dosa tu kerana malu dengan manusia. Okay, malu dengan orang. Umur kita ni dosa maksiat ni ada saja buat. Tapi kalau kita tinggal tu, tinggal sebab malu dengan orang. Oh, malu ke orang, buat apa orang, kan? Tikam nombor ekor, kan? Duk tiga ekor, kan? Malu. Tikam lah kepala, main ekor, kepala tak ada kepala. Main ekor dengan orang, kan? Malu dengan orang, tutup muka habis, kan? Malu. Itu masa muda. Kemudian dia kata, kemudian aku meninggalkannya sesudah itu kerana aku malu kepada Allah Ta'ala. Bila sampai usia 40 tu, malu dengan Allah Ta'ala pula. Nak buat seorang-seorang Allah, malu dengan Allah Ta'ala. Kan dulu ni malu dengan manusia, kan? Tapi mai 40 dengan Allah Ta'ala pun malu. Dulu ni malu, Allah Ta'ala tak malu. Buat ikut dan ni. Bila mai 40 dengan Allah Ta'ala malu. Sebab itu dalam satu syair Imam Ibnu Kathir, dia menakalkan satu syair yang indah, yang menyebut tentang usia ni. Dia kata, Saba ma saba hatta ala syaibu ra'sahu falamma alahu qala lil batili ubtul. Syair ni kata Imam Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia. Dia kata, dituruti semua yang disukainya sehingga uban telah menghiasi kepalanya. Masa muda, umur 40 tahun ke bawah ni, ikut belakang. Nafsu kata apa, ikut. Nafsu kata buat ni, buat ikut depa, sonok ni, ikut buat. Tapi bila sampai umur 40, uban tumbuh sikit, nampak uban. Dan manakala uban telah memenuhi kepalanya, ia berkata kepada kebatilan, kepada kejahatan, oh betul, jauhkanlah kamu daripada diriku. Mai umur 40, uban tumbuh, barulah dia mula kata, ni kejahatan, wahai dosa, wahai maksiat, pi jauh, jangan duduk dekat aku tak mau ikut nampak maksiat-maksiat ni, pi jauh, pi, dia kata. Tu maksud dia, perumpamaan. Contoh umur 40 ni yang kata rahsia, ulama bahas panjang lagi, saya nak sebut ringkas ni. Rahsia umur 40, umur cukup matang, benda lok-lak jahat tak mau buat dah waktu 40 tu. Itu kita tengok umur 40, tengok adalah orang mula nak berubah sikit, mula nak main masjid. Tapi itu yang biasa. Yang ni tu Quran sebut. Yang kebiasaan manusia, umur 40 dia mula nak berubah jadi baik betul. Pasal akal dia, fikir dia tu, rasional dia tu lebih lagi. Fikir ke arah kebaikan, akal dia sempurna, dewasa dia, umur dia pun nak hampir ke penghujung dah. Maka pada ketika itu dia mula nak betul-betul berubah, mula nak betul-betul. Sebab itu dalam ayat Quran tadi disebut tentang taubat. Bila mai umur 40 betul-betul nak tinggal betul dah benda yang duk buat salah dulu ni, bertaubat betul. Sebab tu dalam doa tu, inni tubtu ilaika, ni aku taubat sungguh dah umur 40, ya Allah, taubat sungguh-sungguh, aku tak mau ikut dah. Wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri sungguh-sungguh, aku tinggal dah, cuci tangan dah, aku tak mau ikut dah, tikam ekor ke tikam kepala ke apa, aku tak mau ikut dah. Ni bila sampai umur 40, kebiasaan manusia macam tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada juga, tuan-tuan kata ustaz duk syarah kata 40, kita tengok kawan kita umur 50 duduk taratu, tak berubah lagi, ni apa cerita ni, sungguh ke? Umur 40, 50, 60 pun tak erti mana-mana lagi, tak erti tiga jadah pintu masjid lagi, ni lagu mana cerita ni. Tak betul Quran tu, yang kita sebut tadi, yang tu kebiasaan, ghalibnya macam tu. Umur 40 tinggal dah, dia jadi nampak lain sikit dah umur 40. Hak benda hak dulu-dulu maupun tinggal banyak dah. Kebiasaan. Tapi kalau ada juga, jangan salah sangka pula, jangan salah faham ayat Quran. Kalau ada juga, tengok 60-70 kawan kita, memang kita duduk taratu dulu ni, tak reti hala kita taratu je.
Jangan salah sangka tu salah dia kan. Bukan saya salah Quran, salah dia. Quran cerita jelas ada kebiasaan manusia lagu tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cukuplah setakat tu. Masa dah on dah terlebih dah telajak dah. Saya mudah-mudahan Allah Taala rahmati berkati kita semua ada sedikit sebanyak manfaat. Cukuplah tuan-tuan taratuna, bolehlah. Kita baca kitab sikit je. Saya tengok ramai tak bawa kitab ni. Lepas ni kita bawa, kita baca kitab lah, kita fokus kitab. Ini kita bolehlah sekadar untuk peringatan kita bersama, untuk membuka minda kita, cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Terima kasih dan mohon maaf ada tersalah, tersilap, terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.